Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Oh, okey. Saya tengah kelas. Nanti boleh kau balik tak? Dalam pukul 11 ke? Thank you. Terima kasih. Hai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan dengar suara Ustaz ada ke tak dekat apa tu? Dekat Telegram. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau tak ada kita matikan dulu. Kita buat balik. Tak ada bagi tahulah tak ada. Okey, sekejap. Test cubaan 1 2 3. Okey. Baik. Pertamanya alhamdulillah. Waalaikumsalam Muhammad Syahir. Pertamanya alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita pertemukan secara live dalam hashtag Santapan Rohani untuk kita menyambung apa yang telah kita bicarakan semalam, apa yang telah kita fahami semalam. Yang tak dapat tidak, tulis di ruangan komen tuan-tuan. Kata ulama, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setiap ibadah itu ada tanda-tandanya. Setiap ibadah itu ada tanda-tandanya. Kenapa perlu kita mengetahui tanda-tanda bagi ibadah itu? Supaya tuan-tuan, bila mana kita dapat mengetahui dengan ilmu, bukan dengan akal, bukan dengan nafsu, bukan semata-mata dengan khayalan kita. Artinya, bila kita dapat mengetahui dengan ilmu, maka mudah-mudahan kita dapat memastikan apa yang kita lakukan itu adakah betul, benar, dan sebagaimana yang diinginkan oleh agama, sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Sebagai contoh yang paling mudah tuan-tuan, orang nak pergi ke Melaka pun ada tanda-tandanya. Apa tanda ni? Engkau dah sampai setengah jalan ni. Aku dekat Highway Plus ni. Sekarang dekat dah lepas daripada Rawang dia kata. Ataupun dia kata dah lepas daripada Port Dickson. Betul lah tu. Lepas Port Dickson kau jumpa apa? Aku jumpa Senawang. Betul lah tu. Bermakna dia berada pada landasan yang sebenar untuk menuju kepada tempat yang sebenar. Maka begitu juga kehidupan kita tuan-tuan. Hari ni kadang-kadang kita mengharapkan, aku ni beribadah adakah kerana takut kepada Allah? Atau aku beribadah kerana rajak mengharapkan rahmat daripada Allah? Atau aku melakukan ibadah min hubbillah, memang kerana aku cinta kepada Allah, kasih kepada Allah? Maka jawabannya tuan-tuan, setiap daripada ibadah itu ada tanda-tandanya. Bila betul tandanya, maka betullah perjalanannya. Cuba tulis di ruangan komen. Bila betul tandanya, maka betullah perjalanannya. Saya ulang kali ketiga. Bila betullah tanda-tandanya, bila betullah alamatnya, maka benarlah perjalanannya. Maka bila mana tanda tu tak betul, tak dapat tidak kita kena buat perubahan dengan segera. Tak dapat tidak kita kena nilai balik, tengok balik, sedari balik adakah aku berada pada on track. Ataupun tak dapat tidak aku dah sesat daripada jalan yang sebenar. Jadi insyaAllah pada pagi ini, sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah
kita akan mendengar sambungan berkenaan 9 tanda bagi orang yang beribadah. Baik, cuba belanja love sikit. Mudah-mudahan dengan belanjanya love tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, kasihnya kalian kepada ilmu, kasihnya kalian kepada nasihat yang kita dengari daripada para ulama. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita menyambung daripada perkara yang kedua. Kita baca sikit bil adab dah. Sementara tu belanja love. Supaya kita menarik kasih sayang orang lain juga untuk bersama dengan kita dalam keseronokan kepada ilmu. Berkata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ibadu thalathatu asnafin. Ibadat itu terbahagi kepada 3. Likulli sinfin thalathu alamatin. Tiap-tiap satu ni terpecah pula kepada 3. Setiap satu ni ada 3 tanda. Setiap satu ni ada 3 tanda. Setiap satu ni ada 3 tanda. Ya'rifuna biha sinfun. Nescaya yang kamu mengetahui dengan salah satunya. Baik. Thalathu alamatin ya'rifuna biha, yang kamu ketahui dengannya. Sinfun yang pertama yang kita dah belajar semalam, ya'budunallaha ala sabil khauf. Aku beribadah kepada Allah kerana takutnya kepada Allah. 1. Wa sinfun ya'budunallaha ala sabilir raja. Yang kedua, aku semayang, aku puasa, aku belajar, ni aku buat kebaikan ni. Dan hari ni hari Jumaat aku selawat kata Nabi kerana apa? Bisabilir raja. Dah? Muka surat 372 yang ada kitab ni. 372. Ala sabilir raja. Ni hari Jumaat ni aku nak berzikir banyak sebab apa? Kerana mengharapkan rahmatnya. Bagus, niat tu dah bagus. Apa tanda-tandanya? 2. Yang ketiga, wasinfun ya'budunallaha ala sabilil hub. Yang ketiga apa dia? Aku beribadah, aku berzikir, aku solat, aku mengaji, aku belajar dan sebagainya. Aku buat kebaikan, aku bekerja. Semua ni ibadah kerana kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah. Terima kasih Zarina Abu Hassan. Bila mana kita berkata kasih kepada Allah, apakah tanda-tandanya? Yang tu kita nak jelas dengan lebih jelas pada pagi ini supaya kita berada on track. Kalau kita tak ada tanda-tanda ni tuan-tuan, dah bermakna kita sedang berada pada landasan yang lain. Wajar kita berhenti. Berhenti terus, tarik handbrake. Dah, lepas tu buka balik maps. Buka balik map dan tengok balik ke mana aku nak pusing. Ke mana jalan aku nak pintas agar aku kembali kepada on track. Baik. Jadi semalam telah kita pelajari apakah tanda-tandanya orang yang beribadah kerana min sabilil khauf, kerana takutkan Allah. Falil awwali thalathu alamatin. Maka bagi yang pertama dia ada 3 tanda. Yastahqiru nafsahu. Pertama, dia pandang diri dia hina. Tengok yang semalam punya live. Yang kedua, wa yastaqillu hasanatihi. Dia rasa kebaikan yang dia buat makin kurang, makin sedikit, makin kurang, makin sedikit. 2. Yang ketiga, wa yastakthiru sayyi'atihi. Dia merasakan kejahatan dia makin banyak, kecelaan dia makin banyak, keburukan dia makin banyak. Maka sekiranya kalian ada tanda-tanda ini, tahniah, kalian sedang berada pada satu landasan. Jelas kalian beribadah kerana raja, kerana khauf, takutkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini kita sambung pula tanda yang kedua. Siapa dah sedia? Tolong type dah di ruangan komen. Agar saya nak pastikan tuan-tuan betul-betul nak menerima ilmu dan kefahaman pada hari Jumaat ini. Hari yang penuh keberkatan, hari yang penuh kebaikan, hari yang penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian pada hari Jumaat tak sama macam pengajian semalam hari Khamis. Namun tak dapat tidak, setiap hari itu ada kebaikannya, ada kelebihannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala al-musannifu walithani thalathu alamatin. Dan sabit bagi yang kedua. Terima kasih Kak Mazia Tirun. Apa dia yang kedua?
Aku beribadah kerana mengharapkan rahmatnya. Aku beribadah kerana mengharapkan anugerahnya. Betul ke? Ya. Sungguh ke? Sungguh. Apa tanda dia? Kita belajar pada hari ini. Yang pertama, yakunu qudwatan nasi fi jami'il halati. Dah. Apakah tanda-tandanya? Golongan yang kedua, yakni dia beramal, aku beribadah, aku buat kerja kerana semata-mata mengharapkan rahmatnya. Iaitu, ia mengikuti semua hal ehwal manusia. Dah? Yakunu qudwatan nasi fi jami'il halati. Tulis. Kalau betul kita beribadah kerana mengharapkan anugerah Allah, rahmat Allah, ia mengikuti semua hal ehwal manusia. Kita baca syarah sikit. Apa yang dikehendaki daripada kita ikut. Hal ehwal manusia, keadaan manusia kita ikut. Kita tak lari daripada dikatakan sunnatul Rasul, sunnah kehidupan, sunnah Rasul. Baik. Yang pertama, ia mengikuti semua hal ehwal manusia. Jawapannya tuan-tuan, tulis di ruangan komen. Apa makna ia mengikuti semua hal ehwal manusia? Dia tidak meninggalkan manusia yang lain. Dia tidak meninggalkan, dia tak selfish. Tak pentingkan diri sendiri. Ni dia beribadah, dia tak fikir orang lain. Sedang kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, yang tak dapat tidak tuan-tuan, banyak menceritakan berkenaan memutuskan silaturahmi, apakah hukum dia. Kita menjauhi daripada orang-orang yang baik, apakah hukumnya. Bermakna yang ni semua perkara-perkara yang babitkan hal ehwal manusia. Sebab tu Allah Ta'ala mengajar kita dalam Al-Quran. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bermakna tak dapat tidak, kita kasih. Ada ikatan kepada Allah dan ada ikatan kepada manusia. Jawapannya tuan-tuan, bahasa mudah, orang yang betul-betul beribadah kerana mengharapkan rahmatnya Allah, dia tidak meninggalkan manusia yang lain. Tulis, siapakah manusia yang lain itu? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pertama, diri kita sendiri, yang tu of course. Yang kedua, wa ahlikum, dan ahli kamu. Keluarga. Ni hari-hari Allah Ta'ala pilih kalian. Boleh masuk live, boleh belajar. Sejauh mana kita ni, niat tu betul dah. Aku nak tengok live ni kerana apa? Nak mengharap redanya Allah. Apakah tandanya? Pertama, bila aku masuk je live, aku akan tag orang lain. Kerana apa? Kerana orang yang betul-betul niatnya beribadah kerana mengharapkan anugerahnya Allah, tuan-tuan, dia akan mengikuti semua hal ehwal manusia. Inilah dipanggil apa? Yang sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab tu Nabi itu walaupun martabatnya Nabi, tetapi mereka itu ada sifat harus. Apa sifat harus? Iaitu bersepakailah mereka itu dengan pakaian kemanusiaan. Mereka tetap manusia. Bukan malaikat, tetap manusia. Ada sifat kemanusiaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di situ dapatlah kita fahami. Nabi pun tuan-tuan tak meninggalkan berhubungan dengan manusia yang lain. Tak meninggalkan mengendahkan manusia yang lain. Tak meninggalkan tuan-tuan memikirkan tentang umatnya dan sebagainya. Sebab tu kalau kita melihat sejarah Nabi SAW, Nabi ni hidup dia fikir orang lain je. Fikir umat. Ni. Maka betul lah apa yang diajar oleh Nabi itu bertepatan, bersamaan dengan apa yang diajar pula oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada kita pada hari ini. Jadi, apakah tanda yang pertama? Kalaulah aku ni betul-betul dah baca lama dah, masuk program dah hafal ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Waalaikumsalam Suhana Bakar. Baca niat tu dah betul. Ya Allah, aku beribadah semata-mata mengharap redha-Mu. Apa tanda dia? Setiap kali kita buat ibadat, kita fikir orang lain. Suami fikir kepada isteri. Isteri fikir kepada suami. Suami isteri fikir kepada anak-anak.
Anak-anak mula fikir kepada ayah ibu. Anak-anak fikir kepada ayah ibu. Dan ayah ibu pula fikir kepada yang lain. Jadi bila anak-anak dah sempurna, anak dah selesai, masalah fikir pula kepada adik-beradik. Macam mana adik-beradik aku ni, ya Allah, Allah Ta'ala pilih aku boleh belajar kitab sampai khatam. Contoh, macam mana pula adik-beradik aku? Ada kita fikir. Kalau tuan-tuan tak ada fikir berkenaan hal ehwal manusia yang lain, bermakna kita belum lagi ada tanda-tanda ikhlas beribadah kerana mengharapkan anugerahnya Allah. Kita tak masuk pun diri kita dalam kelompok kemanusiaan yang sebenar. Kita tak masuk pun diri kita dalam keadaan memikirkan hal keadaan orang lain. Sedangkan kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak berimanlah seorang kamu apabila kamu kenyang hal keadaan jirannya lapar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tuan-tuan, la yu'minu ahadukum, kamu ni tak beriman. Tak beriman. Kalau kamu kenyang, hal keadaan jiran kamu lapar. Allahu Akbar. Kalaulah kita dah selesaikan kehidupan kita dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan adik-beradik, apa lagi hal ehwal manusia? Tetangga. Jiran-jiran. Dah pergi pula kepada jiran-jiran, barulah pergi kepada rakan sejawat, rakan seopis, sepejabat dan sebagainya. La yu'minu, tak beriman oleh seorang kamu apabila kamu kenyang hal keadaan jirannya lapar. Ni orang yang betul-betul ikhlas beribadah semata-mata mengharapkan anugerahnya Allah, dia mula memikirkan orang lain. Dan ingat tuan-tuan, dakwah ni tak perlu perfect. Ustaz, saya pun jenis baru merangkak ni. Tak tuan-tuan. Saya ingat lagi nasihat guru saya, Baba Daud, Afwan, Tuan Guru Haji Ali. Waktu saya belajar di pondok Rantau Seliau Negeri Sembilan, dia kata, Wan, nanti habis mengaji buka pondok. Buka pondok apa? Buka lah, mengajar alik batar pun tak apa, kata Baba Daud. Mengajar alik batar pun tak apa, yang penting buka pondok. Mengajar. Apa yang kita tahu beri manfaat. Bukan tunggu alim baru nak mengajar. Sebab tu alhamdulillah saya bersabar hampir belasan tahun. 2015 Allah Ta'ala permudahkan urusan. Guru pun dah reda. Saya berjaya buka pondok di Subang Bistari. Dan pondok saya alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, dah hampir 7 tahun. Bermakna 2022 ni dah masuk tahun yang ke-8. Dan alhamdulillah pelajar kami dah ada yang dah ke Turki, tapi Turki tu dah balik lah sebab hari tu Covid. Tapi kami berjaya hantar pelajar kami ke Turki, dan kami hantar pelajar kami ke Yaman, dan insya-Allah bulan 12 ni kami akan hantar pula trip yang seterusnya, trip yang ketiga untuk menyambung pengajian ke Yaman setelah mereka habis belajar di Madrasah Ariyat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi tuan-tuan yang nak infak kitab, yang nak infak kitab untuk pengajian-pengajian pelajar-pelajar madrasah saya, tuan-tuan, boleh tekan link easy.la/kitab 2022. Ni berkat hari Jumaat ni, tuan-tuan. Berkat hari Jumaat, banyakkan menginfak sekadar kemampuan, tuan-tuan. Lebih banyak, lebih bagus. Yang paling penting, betulkan ikhlas. Niatkan hati. Ni kata, mula fikir orang lain. Ustaz, ni rezeki saya, Ustaz. Saya cari duit. Saya yang berempah pula, tiba-tiba mudah nak bagi orang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. La, tuan-tuan, rezeki kita pun Allah Ta'ala yang anugerahkan. Habis. Selesai tanda yang pertama. Kita masuk pula apa tanda-tanda yang kedua. Betul ke selama ni aku beribadah semata-mata mengharap anugerahnya Allah? Apakah tandanya? Tanda yang kedua, wa yakunu askhannasi kullihim bil mali zuhdan fid dunya. Tulis tanda yang kedua. Apa dia? Yang kedua, ia dermawan kepada orang lain dan zuhud terhadap dunia. Ia dermawan kepada orang lain dan zuhud kepada dunia. Tulis. Ni, hari Jumaat ni berkat. Kalau kita betul-betul beribadah, nak tahu nilai ibadah kita ni, tuan-tuan, betul ke aku beribadah semata-mata mengharapkan anugerah daripada Allah? Apa tandanya? Dia mula zuhud. Zuhud ni bukan apa-apa kedana. Betulkan penafsiran kita dalam memahami az-zuhdi. Zuhud ni, tuan-tuan, bahasa mudah,
Walaupun dunia ada di tangan, tetapi tiada di hati. Itu bahasa mudah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dia mula dermawan. Mula bagi. Dah? Aku terkepit pun tak apa ke? Jangan. Sabar dulu. Sebab tu dalam masalah dermawan pun kita kena melihat adakah ia melampaui daripada syariat. Syariat tu benda yang perlu diawali. Dah? Dalam syariat diselumuti oleh tauhid. Dalam tauhid maka dibersihkan dengan tasawuf. Maka semua ni kesinambungan. Ketiga-tiga ilmu yang wajib kalian hadam dan belajar betul-betul. Sebab tu jangan lupa 4 hari bulan kita ada karnival khatam kitab. Bagi kalian yang tak ada info, tak tahu maklumat, penting ke ustaz belajar kitab sampai khatam. Selama ni kami tahu khatam Quran je. Selama ni kami tahu khatam Quran sahaja. Berapa ramai yang tak tahu kitab ni pun kena khatam. Kitab pun kena khatam. Bukan Quran sahaja tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi maknanya apa? Mula dermawan. Dah? Mula fikirkan. Habis tu ustaz kalau kami sedekah sampai kami bersusah. Ni kata ni. Dia faham tasawuf tapi dia tak faham syariat. Dah? Betul ulama kata ada rezeki sekurang-kurangnya bahagi kepada 3. Cuba tulis poin ni. Ilmu ni saya belajar waktu di Fatoni dengan Tok Syekh Fakir Daud. Sekurang-kurangnya bagi orang awam macam kita ni, orang awam, dapat je rezeki bahagi 3. 1/3 untuk diri, 1/3 untuk akan datang, 1/3 untuk agama. Tu cara dia. 1/3 untuk diri nak selesai, bayar tu, bayar ni, bayar tu, bayar ni. 1/3 untuk simpanan akan datang. Duit minyak sebulan, duit makan dan sebagainya, takut apa-apa berlaku. 1/3 untuk agama. Ni ilmu yang Baba Daud ajar. Adakah kita dermawan? Sekurang-kurangnya 1/3 daripada apa yang kita ada, apa yang kita dapat. Sekurang-kurang 1/3. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jelas ke jelas? Dah. Jadi saya ulang balik. Bagi tuan-tuan yang betul-betul nak dermawan hari ni hari Jumaat. Dah. Minggu lepas saya pergi Kota Baru, saya pergi borong kitab. Tapi tak banyak dapat sebab ialah sebab ada setengah kitab kami kena beli dekat Pustaka Indonesia, dekat apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat Masjid India. Ada? Tuan-tuan boleh bersama join. Dah? RM10 pun tak apa, RM100 pun tak apa, RM1000 pun tak apa. Yang paling penting ikhlas. Semata-mata mengharap keredaan daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan aku mengenalkan diri aku dengan tanda-tanda orang yang beribadah semata-mata mengharap redha daripada Allah. Baik, jadi tanda yang kedua apa dia? Dia mula dermawan kepada orang lain dan zuhud terhadap dunia. Tulis, zuhud terhadap dunia, hati tak lekat kepada dunia. Harta tu ada, kalau hilang tak apa. Jaga, wajib jaga. Kalau hilang nak buat macam mana? Tu bagusnya hati tak terlekat dengan dunia. Bukan makna zuhud ni papa kedana, tuan-tuan. Tak. Dah, itu namanya malas. Maknanya malas. Qala al-musannifu. Apakah tanda yang ketiga, tuan-tuan? Orang yang betul-betul beribadah semata mengharap redanya Allah, rahmatnya Allah. Yang ketiga, wa yakunu husna zanni billah fi khalqi kullihim. Tulis tanda yang ketiga. Macam mana kita nak betulkan balik struktur perjalanan kita? Aku ni betul ke beribadah semata-mata mengharap redanya Allah? Tanda yang ketiga, dan aku berbaik sangka kepada Allah dalam menghadapi semua makhluk. Tulis. Dan aku berbaik sangka kepada Allah dalam menghadapi semua makhluk. Fi khalqi kullihim. Maknanya apa? Dalam satu situasi ataupun keadaan, tuan-tuan, yang tak dapat tidak, hidup kita ni tak terpisah dengan makhluk. Apa yang berlaku dalam kehidupannya kita yang berkaitan dengan makhluk, tuan-tuan, maka tak dapat tidak kita baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Dia dah. Contoh-contoh mudah begini. Kita dikhianati. Kita dikhianati. Sebab tu penting tuan-tuan belajar tauhid yang betul. Sebelum kita nak sembang berkenaan redha, sebelum kita nak sembang berkenaan sabar, sebelum nak sembang berkenaan tawakal, dan kita kena khianat ni. Adakah kita terus nak terjun kepada ilmu-ilmu tasawuf
kefahaman tasawuf ataupun praktikal tasawuf dalam keadaan syariat belum sempurna. Cuba tulis di ruangan komen. Jelas ke jelas? Adakah layak kita nak terjun kepada kefahaman tasawuf dalam keadaan syariat belum sempurna? Maknanya begini, bila orang khianati kita, orang khianat kita, contoh orang tipu kita, tuan-tuan, pertama semak syariat. Ingat, jangan jadi jabariyah. Jangan jadi jabariyah. Sebab tu kenapa kami committed, kami bersungguh tuan-tuan nak bantu tuan belajar kitab sampai khatam. Lebih lagi kitab tauhid. Banyak orang mengaji kitab tauhid tak pernah khatam. Kadang-kadang mengaji khatam pun tak faham, tak hadam. Dalam kadang situasi tuan-tuan, kadang-kadang kita ni macam betul. Tak apalah, redha je lah. Bukan masalah redha. Sekarang ni bila kita ditipu, ataupun kita dikhianati, soalan yang pertama, adakah telah sempurna kita selidik syariat? Tengok dulu, ni salah siapa? Salah aku ke? Aku yang tak jaga barang ke? Aku yang hari tu main bedal hentam ke, ambil staff ke contoh? Ataupun aku yang semata-mata biarlah baik sangka lah, ikut dia lah. Kita tak selidiki daripada awal. Syariat tak ada ni. Syariat tak sempurna. Tiba-tiba, pok, kena tipu. Pok, kena khianat. Pok, kena rompak. Akaun kena rompak contoh oleh staff. Masalan. Tawakal je lah, redha nak buat macam mana. Ni kata Jabariyah. Siapa tak faham lagi? Ni kata Jabariyah. Jangan jadi Jabariyah. Selidiki dulu. Ya Allah, ni silap aku ni. Salah aku. Hari tu aku baik sangka sangat. Aku tak selidik siapa dia. Tak tengok background dia. Waktu mula-mula nak minta kerja, tengok air muka sedih je. Tengok air muka macam bersih je aku ambil. Selidiki dulu. Lepas tu pula pihak kita pula tak menjaga sungguh simpanannya dan sebagainya. Tiba-tiba nak redha. Tuan-tuan, cuba tulis kejap di ruangan komen. Ni ilmu yang saya belajar bersama Baba Daud. Tidak sempurna tawakal selagi tak sempurna syariat. Waalaikumsalam Azidawati. Tidak sempurna tawakal melainkan sempurna syariat. Jelas? Tambat dulu baru serah. Tambat dulu baru serah. Ni pergi dekat petrol pump, kereta tak matikan enjin, tawakal lah. Lepas tu pergi bayar. Dekat apa tu, masuk dalam. Nak isi minyak, kereta tak matikan enjin, tawakal. Tuan-tuan, itu bukan tawakal namanya. Itu namanya bukan tawakal. Tu namanya tunggu masa lah. Tunggu masa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Begitulah kepahaman yang nak diajar kepada kita pada hari ini. Tuan-tuan, sebab itulah level yang kedua ini, level ini merupakan level yang kedua. Orang beramal semata-mata mengharap rahmat daripada Allah. Apa tanda yang ketiga? Bila mana dia betul-betul berada pada level tadi, dia mula baik sangka kepada Allah. Apa makna baik sangka kepada Allah? Dalam keadaan dia menghadapi semua makhluk. Tulis. Bermakna dia mendahulukan tauhid sebelum dia redha. Dia mendahulukan tauhid sebelum dia berada pada landasan tasawuf. Cuba tulis. Dia mendahulukan tauhid. Kan ni ayat dia betul. Dia berbaik sangka, bukan baik sangka kepada makhluk tu. Dia baik sangka kepada Allah apabila dia berhadapan dengan semua makhluk. Menghadapi makhluk, dia baik sangka kepada Allah. Bukan baik sangka kepada makhluk, baik sangka kepada Allah. Maknanya, bahasa mudah begini. Dia mendahulukan tauhid. Barulah dia berada pada landasan tasawuf. Dan tauhid pula tak sempurna bila mana tak didahulukan dengan syariat. Nampak tak? Nampak? Baru betul tuan-tuan. Sebab tu penting belajar kitab sampai khatam. Penting sangat, penting. Supaya kita tahu flow dia. Tahu teknik dia. Bukan semata-mata bila ada isu, biarlah Kak Yam, serahlah kepada Allah Ta'ala. Redha je lah nak buat macam mana. Bukan masalah tak redha. Masalah syariat dah sempurna ke belum? Tauhid dah kemah ke belum? Jelas ke jelas Syarifuddin?
yang berada di Telegram, KIR. Dah, bukan semata, bukan tuan-tuan tak redha. Kalau kita melihat ayat ni pun tuan-tuan disusun dengan kesinambungan yang betul. Disusun dengan susunan ilmu yang betul. Dah, berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan akan berhadapan dengan makhluk. Jadi maknanya tuan-tuan dengan apa yang kita pelajari pada pagi ini, dah, dengan jelas kita dapat fahami 3 tanda. Orang yang betul-betul beribadah kerana mengharapnya rahmat Allah. Yang pertama apa dia? Saya ulang balik. Dia mengikuti semua ahwal manusia. Dia tak tinggalkan orang lain. Dia fikir orang lain. Dia fikir orang lain. Yang kedua, dia dermawan, mula nak bersedekah dan zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Kaya pun tak apa, tapi zuhud terhadap dunia. Jangan letak dunia di hati. Bagi. Sebab apa tuan-tuan ingat? Kenapa sedekah ni kena selalu? Sebab Ya Allah Ta'ala bagi pun tak pernah berhenti. Ya Allah Ta'ala bagi pun tak pernah non-stop. Dan yang ketiga, tanda-tandanya ialah dia mula baik sangka kepada Allah, tauhid, dalam keadaan dia menghadapi semua makhluk. Waalaikumsalam Tuan Haji Muhammad Yasin. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Hari ni anniversary follower. Hari ni hari jadi Tuan Haji Muhammad Yasin ke? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi maknanya tuan-tuan, setelah kita fahami 3 tanda ini, hari ni hari Jumaat, dah, tuan-tuan cari masa sekejap, lapangkan masa untuk kita semak. Adakah aku berada daripada salah satu ataupun 1/2 ataupun 3 tanda ni? Sekiranya kita berada pada 3 tanda ini, maka pertama sekali bersyukur kepada Allah Ta'ala, syukur. Yang kedua, bila dah bersyukur, pertingkatkan lagi. Dah, pertingkatkanlah lagi. Apa maksud pertingkatkan lagi? Buat lagi 10 kali ganda. Buat lagi 20 kali ganda. Supaya kita boleh naik pula kepada level yang ketiga. Apa level yang ketiga? Nanti kita belajar pada hari esok ke, lusa ke, Isnin ke. Iaitu kita beramal semata-mata min sabilil hub, atas kasih kepada Allah. Dah, nak naik kelas kena lulus dulu yang kedua. Dah lulus yang kedua, baru boleh naik yang ketiga. Yang ketiga ni pula ada lagi tanda-tandanya. Jadi mudah-mudahan, saya ulang balik, hari ni kita muhasabah. Ada atau tidak aku berada daripada salah satu 3 tanda ni. Kalau ada, bersyukur kepada Allah dan pertingkatkan. Kalau tak ada, tolong bagi ada. Tolong bagi ada. Cuba, ikhtiar, usaha. Jangan semata-mata menjadi golongan Jabariyah. Ikutlah Tuhan nak bagi, bagilah. Tuhan tak bagi, nak buat macam mana? Tu Jabariyah. Usaha tak nak, ikhtiar tak nak, mengaji tak nak, ikutlah Tuhan nak bagi, bagilah. Tuhan tak bagi, nak buat macam mana? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehidupan kita tuan-tuan. Sering tertipu dengan ilmu. Ilmu tu pula ilmu yang tak khatam, ilmu yang tak habis. Maka akibatnya apa? Kita sendiri yang rosak dalam keadaan kita terpedaya dengan kejahilan kita sendiri. Okey? Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Ma'assalamah wa'ala liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang balik, yang nak membantu infak untuk pembelian kitab pelajar-pelajar Madrasah Ariyat, ada, tuan boleh klik easy.la/kitab 2022. Berkat Jumaat ni, ikhlaskan hati. Dalam tu ada niat yang saya tulis. Jangan lupa baca niat tu. Tuan-tuan nak transfer, baca niat tu. Mudah-mudahan dia menjadi berkat dan banyak perkara-perkara dalam kehidupan tuan-tuan dapat diselesaikan. Fatimah boleh pinkan link tu untuk kita bersama-sama mendapat manfaat. Jelas? Ma'assalamah wa'ala liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.